Imam Haddad ni bagus sebab Imam Haddad kata dalam kitab-kitab yang lain, kata Imam Haddad, aku tulis kitab ini, kitab Imam Haddad lebih kurang 11 ke 12 buah kitab yang karangan Imam Haddad. Imam Haddad kata apa? Aku tulis kitab-kitab ini untuk persediaan zaman Imam Mahdi, kata dia. Imam Haddad tu dia ada karangan qasidah berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Haddad ni di antara imam yang tunggu Imam Mahdi. Nak bai'ah Imam Mahdi, nak bersama Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi bukan zaman Imam Haddad. Imam Haddad pun rasa dah dekat dia dengan zaman Imam Mahdi. Kita lagi dekat ni. Dan Imam Haddad kata dia sediakan kitab-kitab ni untuk persediaan, untuk tarbiyah, pendidikan pada mukmin ni untuk zaman Imam Mahdi, untuk join Imam Mahdi. Siapa nak join Imam Mahdi, buat cegah makruf, cegah yang munkar, buat suruh yang makruf. Dan buat amal-amal Imam Haddad bagi ni sebelum kita mengaji, buat. Ini persediaan didikan untuk kita masuki zaman Imam Mahdi. Masuk Imam Mahdi ni bukan hanya semangat, kena mengaji kitab. Kalau tak mengaji kitab, tak amal macam Imam Haddad suruh ni, Mahdi pun kita tak kenal. Bahkan mungkin kita mengutuk Mahdi, menghina Mahdi pula. Bukan Mahdi ni kata. Allah SWT. Okay, ya? Ini kitab yang sangat bagus di akhir zaman, kitab Imam Haddad. Sama mampu baca kitab Imam Haddad, bacalah banyak-banyak kitab Imam Haddad. Dia ubat di akhir zaman. Juga rotib Imam Haddad. Baca rotib Imam Haddad. Dan juga baca rotib guru pada Imam Haddad, itu rotib Al-Atas. Jangan tinggal dua-dua ni. Baca setiap hari. Atau pilih mana satu kita nak buat. Kenapa? Imam Haddad dan juga Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, dua-dua orang ni adalah ulama, arif billah, wali, yang menulis rotib mereka bukan hanya untuk zaman mereka, tapi bahkan untuk zaman kita. Seolah-olah imam dua ni dia pembaca orang di akhir zaman dan orang yang akan datang zaman selepas ni. Dia baca apa? Orang lah ni zikir banyak-banyak tak baca. Kitab banyak-banyak pun tak baca. Imam Haddad buat satu kitab yang ringkas, yang padat dan mudah dibaca, mudah difahami, mudah diamalkan. Yang kedua, Imam Haddad juga gurunya Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Atas buat rotib, susunan zikir-zikir pada hadis Nabi SAW, pada Quran, yang susunannya pendek, padat, tetapi lengkap. Seolah-olah macam kita baca zikir-zikir yang banyak tu. Jadi, untuk kita akhir zaman, jangan tinggalkan dua orang imam ni. Amalan mereka dan juga kitab-kitab mereka. Imam Umar Al-Atas, Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, dan juga Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad. Dua-dua orang imam ni seolah mereka hidup di zaman kita. Seolah mereka adalah murabbi, mursyid zaman kita. Kitab mereka, zikir mereka sesuai di zaman kita. Zaman kita. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Okay. Kita tengok Imam Mahdi pun nanti baca kitab Imam Haddad juga. Imam Mahdi kata mengaji Imam Haddad. Imam Mahdi kata aku perlu mengaji kitab Imam Haddad dengan Syekh dan sekian. Wallahu a'lam. Masa Imam Mahdi Syekh Al-Imam Allah Al-Haddad kata apa? Aku sediakan kitab ni untuk zaman Imam Mahdi. Pendidikan jiwa rohani, akhlak, amalan dan sebagainya. Ini zaman sihir, zaman banyak musibah balak, jangan tinggal rotib zikir-zikir dan diajar juga di Imam Haddad, juga di Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Ya, kita cerita dah itu. Syekh Abu Zaki duduk di tempat di Kampung Parik tu, di Batu Pahat tu. Tempat tu kisah semang orang kampung tu. Tempat tu tiap-tiap tahun selalunya kebiasaan naik banjir lah. Sejak Syekh Abu Zaki duduk, Syekh Abu Zaki ni seorang yang ada pesan ke kita, baca roti Haddad, baca roti Atas, jangan tinggal. Selamat ada banjir, selamat ada musibah akhir zaman, kata dia. Fitnah, dia panggil apa, sihir dan sebagainya lah. Ya betul, Syekh Abu Zaki duduk di situ. Lebih kurang 6 tahun dah duduk di sana. Tak pernah banjir naik pun. Sejak Syekh Abu Zaki duduk. Dan dikatakan kalau banjir naik pun naik sikit ya. Macam tahun-tahun sebelum Syekh Abu Zaki tak ada. Berkat apa? Baca apa? Roti Haddad, roti Atas. Jangan tinggal roti Haddad, jangan tinggal roti Atas. Ini saya jumpa Syekh Abu Zaki di Johor, ada program dengan Syekh Abu Zaki. Syekh Abu Zaki kita balik pesan kat semua orang yang mengaji kita, orang yang kita kenal semualah, masyarakat kita, jangan tinggal dua zikir ni. Roti Haddad, roti Atas. Siapa amal ni insya-Allah rumah dia, termasuk jiran dia, keluarga dia akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa bukan bukan Imam Haddad juga Imam Al-Habib Abdul Rahman Al-Atas ni, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas ni, bukan saja dia buat reka zikir sendiri, tidak. Dia ambil dari Quran dan hadis Nabi SAW. Susun saja. Dan zikir-zikir yang disusun ini semuanya ada khasiat dalam hadis Nabi SAW. Tinggal kita nak amalkan saja. Kita mesti kena ada berpaut dengan mana-mana zikir dan pegang teguh dengan mana zikir di akhir zaman. Kalau masih lagi kita tak sedang, kita buat halai-balai, nak amal, tak amal, tak mau amal, kita akan timba musibah. Kita akan hanyut dalam fitnah akhir zaman. Sebab kita tak cahaya yang kita pegang. Nak pegang mana zikir.
Kan kita dah ambil tarikat, jalan dah tarikat kita. Tapi nak mudahnya, rotib ni dia ringkas pendek sesuai untuk kita umat akhir zaman yang malas-malas ni. Untuk amalkan. Ya. Terus. Jadi siapa yang tak cegah kemungkaran dan tak sesuai makruf, Nabi kata bukan daripada kalangan aku, bukan dari orang yang ikut sunnah aku. Okey Fatimah. Mari sini Fatimah. Jadi kalau kita nak bersama Nabi, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menjadi orang yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cegah yang mungkar, suruh yang makruf. Ketahuilah bahwasanya menyuruh dengan yang makruf dan menegah dari yang mungkar itu fardu kifayah. Bila fardu kifayah maksudnya bila ada orang dah buat di tempat kita, kita dah lepaslah. Bila sebahagian orang melaksanakannya, gugurlah dosa dari yang tinggal lagi. Khususnya pahalanya dengan orang yang melaksanakannya. Khusus pahalanya dengan orang yang melaksanakannya. Dia Allah SWT Muhammad, walaupun cegah yang mungkar dan suruh yang makruf ini dia fardu kifayah, seorang buat yang lain dah lepas dah di tempat tu, tapi pahalanya itu khusus hanya bagi orang yang buat tu. Siapa tak buat tak dapat pahala tu. Pahala cegah makruf, cegah mungkar, suruh makruf tu. Dan apabila tidak seorang pun melaksanakannya, itu dakwah cegah yang mungkar dan suruh yang makruf, meratailah semua sekali akan dapat dosa. Meratailah dosa itu ke atas sekalian orang yang tahu dengannya, lagi kuasa di atas menghilangkannya. Dia tahu wajib cegah yang mungkar ni, suruh yang makruf ni, tapi dia sengaja buat tak tahu. Orang pula tak ada tempat dia yang wakil untuk buat benda-benda macam ni, maka semua berdosa, satu kampung berdosa, satu qaryah tu berdosa. Kalau buat, pahala khusus untuk orang yang buat. Kalau tak buat, semua tak buat, semua dosa. Cegah makruf, cegah yang mungkar dan suruh yang makruf. Sekali lagi, yang wajib di atas kamu bila mana kamu lihat seseorang meninggalkan perkara yang makruf dan melakukan perkara yang mungkar, bahawa kamu beritahu dia dengan keadaan demikian itu makruf atau mungkar. Yang wajib ke atas kamu ni, wajib yang mana? Bila kamu lihat, kata Imam Haddad, tengok detail Imam Haddad ajak kita. Yang mana yang kata wajib tu? Yang mana dia kata wajib amar makruf nahi mungkar ni? Bila kamu lihat seorang meninggalkan perkara yang baik dan dia buat perkara yang mungkar, maka kamu beritahu dia saja. Beritahu apa? Yang kamu buat ni mungkar ni, tak elok ni. Kalau dia buat benda baik, Allah SWT. Kita kata apa? Yang buat ni benda baik ni. Ataupun kita tahu, pergi buat benda ni baik ni. Itu saja kata Imam Haddad. Bukan nak kena syarah hadis Quran semua, tidak. Contoh, kawan kita tak semayang. Kita kata apa? Semayang tak baik ni, benda mungkar, benda tak elok atau benda tak elok. Cukup. Itu dia dikira amar makruf nahi mungkar. Mengikut Imam Haddad. Cukup dah. Kawan kita, Allah SWT, tak bangun lagi semayang. Kita kata apa? Pergi semayang ni bagus benda baik. Itu amar makruf nahi mungkar, kata Imam Haddad. Bukan ingatlah bahawasanya orang meninggalkan semayang itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan. Itu penceramah itu. Bukan amar makruf nahi mungkar itu. Termasuk juga, tetapi itu penceramah, keahlian penceramah. Tapi kita ni sana, ni benda baik, buat benda baik. Tu hampir angkat Ustaz, tolong depa angkat yang tak baik, angkat yang. Depa cuci masjid ni, nak buat gordoriong sikit. Jom kita pergi. Bagus jom hangpa pergi. Bagus. Tu dia panggil apa? Amal makruf. Tengok budak-budak pakai rok pendek, kita tahu rok pendek tak bagus benda tak elok. Benda-benda yang panggil apa mungkar, dosa lah kata. Itu dah amal makruf nahi mungkar, kata Imam Haddad. Maka jika dia tidak meninggalkannya, maka di atas kamu nasihatinya. Kalau kamu habang, benda ni tak elok ni, dia nak buat juga. Habang kawan kita, semayang ni tak bagus, benda mungkar ni. Dia tak mau semayang juga. Waktu tu kamu kena nasihat dia. Kita tak cukup bagi tahu, tapi kena nasihat pula. Nasihat apa? Kita ni hamba Allah, Allah beri makan, beri minum. Cakap itu dah lah. Takkan kita nak tinggal perintah Allah kot, kita malu dengan Allah. Kita maksiat apa, Allah beri makan juga, tapi takkan tak malu kot. Jasad ni hak Allah buat, roh ni Allah buat. Tapi kita tak ingat, tak cukup pada dahaka pada dia. Kita ni memang orang yang tak kenal jasa hamba yang jahat kita ni. Dia panggil, cakap sikit nasihat. Ataupun dan menakutinya, kamu takutkan dia. Orang yang hang tak mau semayang, macam mana akan mati waktu ni, hang tak semayang? Takutkan dia. Maka jika dia tidak tertegah, maka di atas kamu mengubahnya dan menggagahinya dengan memukul. Kalau dia tak mau juga, suruh dah, takuti dah, nasihat dah, tak gerak juga semayang. Khususnya anak kita lah, pukul dia. Dia kata pukul sikit. Dan memecahkan alat kelalaian yang haram. Ataupun kita abang kat anak kita, pergi dah semayang subuh, tak mau lemak, saya ni pukul 3 baru habis main PUBG, main game apa semua. Nasihat dah nasihat, bagi takut dah takut, tak mau bangun semayang subuh kak, ambil dia punya handphone, empuk dia pecah, kata Imam Haddad. Pecahkan barang-barang lalai tu, pecahkan benda-benda yang melalaikan dia, pecahkan, hancurkan. Ataupun kita ambil simpan lah.
Pecah kan ataupun ambil simpan. Kalau orang main kerem tak mau sembahyang kan. Ambil kerem, tendang bagi tengah tu, bagi patah dua. Tak betul? Dulu saya pernah dulu, saya terkecil dulu. Ayah saya tak main, tak apa. Dulu waktu zaman saya sekolah rendah, sekolah menengah. Ada kawan-kawan yang tak main kerem. Saya pun rasa syok main kerem. Tak apalah. Bila syok main kerem ni, rasa macam tak pergi sekolah. Akhirnya beli kerem. Allah SWT. Ayah saya tahu. Saya malas pergi sekolah itu sebab sehari saya nak keluar pergi main kerem awal lah. Dan tengah hari nak pergi keluar lah. Allah SWT. Dia balik di rumah. Dia tahu, tak pergi sekolah ni. Oh, sebab kerem tak mau pergi sekolah. Dia buat apa? Dia ambil kerem yang saya main tu. Dia ambil depan saya. Dia tendang tengah-tengah tu. Pecah tengah. Dia lempak. Lepas tu tak main dah kerem. Akhirnya tak main dah. Maksudnya ayah saya buat apa yang Imam Haddad ajak ni. Walaupun dia tak baca lagi mungkin. Ataupun memang dia mengaji dengan Tok Guru dia. Dia mengaji dengan ulama' dengan Tok Ban saya lah. Ustaz Ramli nama Tok Guru lah. Ulama' dia Ustaz Kedah. Ustaz Ramli Taman Wira Manggung. Banyak orang kenal. Tok Guru silat lah. Tok Guru silat. Berubat boleh, mengajar boleh semua. Tu Tok Guru dia lah. Tok Guru ayah saya lah. Tapi ayah saya dapat rezeki kahwin dengan anak Tok Guru lah. Dapat kahwin dengan Tok Guru. Dia hebat juga lah. Dia tak tahu dia pakai apa tak. Ngaji dengan Tok Guru tengok, jadi menantu Tok Guru. Hebat lah tu. Ngaji jadi menantu Tok Guru. Dia tendang tu tendang tengah-tengah, pecah dua, patah. Pecah tengah-tengah tu. Tapi Imam Haddad kalau budak tu kawan kita, anak kita lah khususnya, senang sikit anak kita. Kita dah takutkan dia, kita dah nasihat dia, kita dah cegah dia, tak mau ikut juga. Pecahkan benda yang melalaikan dia tu, benda yang haram tu. Khususnya benda yang haram lah. Benda yang haram lah. Okey ya. Kalau benda tu tak haram, tak payah pecahkan, simpan saja. Okey ya. Dan menumpahkan arak. Kalaulah anak kita atau kawan kita ni lalai sebab dia minum arak sampai tak mau sembahyang, pecahkan arak dia. Dan memulangkan harta rampasan dari tangannya kepada tuannya. Kalau dia dah ambil hak orang, dia duduk kerja sibuk ambil hak orang, curi hak barang orang, sampai tak mau habis sembahyang apa semua, ambil semua barang-barang tu, pulangkan pada tuan dia. Tahap ini tidak tersendiri dengannya, melainkan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah dia diberi izin dari pihak sultan. Tapi tengok-tengok Imam Haddad kata apa? Tahap ini tidak tersendiri dengannya. Maksudnya tak semua orang boleh buat benda-benda macam ni. Pecahkan arak. Dia panggil apa? Hancurkan mesin-mesin judi. Benda ni tak semua orang boleh buat, kata Imam Haddad. Benda haram, yang pecahkan benda haram, bukan semua orang boleh buat. Melainkan orang yang menyerahkan dirinya pada Allah, dia serah dirinya pada Allah. Apa yang dijadilah, orang bunuh kepada dia tak apalah. Ataupun dia diberi izin dari pihak sultan. Dia dilantik, dia pihak penjaga agama, dia polis, bolehlah. Okey ya. Adapun dua tahap yang pertama itu iaitu memberitahu dan menasihati, maka tidak mengabaikan keduanya. Mereka orang jahil yang tersungkur atau orang alim mencuai. Kalau nasihat bagi tak sedap, peringatan bagi tak sedap, orang tu adalah orang yang jahil dia panggil. Orang jahil yang tersungkur, orang jahil yang tak mau sedar lah. Ataupun kalau dia orang alim kita tegur, dia tak mau dengar, dia adalah orang alim yang cuai. Kata Tok Guru jangan buat benda ni, tak boleh. Tapi aku lah. Aku suka aku tahu lah, aku banyak ilmu. Tok Guru tak boleh minum arak tak apa ikut aku lah minum arak. Aku tahu lah jalan taubat. Dia adalah orang alim yang cuai. Contohlah. Ketahuilah bahawa menyuruh dengan yang makruh itu wajib dan menegah dari yang haram itu wajib. Dan menyuruh dengan yang sunat dan menegah dari yang makruh itu sunat. Tengok Imam Haddad bagi itu hukum lah. Bagus kita amal Imam Haddad. Satu-satu tu dia ajar. Imam Haddad kata, ketahuilah bahawa menyuruh dengan yang makruh itu wajib. Suruh buat baik itu wajib. Dan menegah dari yang haram itu wajib juga. Negah orang buat maksiat wajib hukum dia. Dan menyuruh dengan yang sunat dan menegah dari yang makruh itu sunat. Kita suruh orang buat sunat, ni bangunlah sembahyang tahajud, ni bangunlah sembahyang duha, hukum dia sunat saja. Tapi kalau kita suruh orang pergi sembahyang 5 waktu, yang fardu, hukum dia wajib suruh. Kalau sembahyang tu sunat, hukum dia sunat suruh, sunat saja. Tinggal pun tak dapat dosa lah. Boleh hasil pahala. Ataupun kita cegah orang buat benda makruh. Terlampau lalai, main game, jadi makruh lah. Terlampau habis masa dengan tu. Sembahyang tapi masa habis dengan benda yang kosong tu. Maka dia jadi makruh, maka kita abang dia tak bagus main game lama-lama ni. Dalai kata dia. Maka sunat hukum dia, tak wajib sunat. Tengok sikit lagi. Imam Haddad kata lagi, dan di atas kamu bila kamu menyuruh dengan ma'ruf atau menegah dari yang mungkar dan tidak didengar kata kamu. Kamu suruh buat baik dah, cegah mungkar dah, tapi orang tu tak mendengar kata kamu. Meninggalkan tempat mungkar itu dan memulaukan pelakunya. Hendaklah kamu tinggalkan tempat mungkar tu. Tak habis dah. Tak habis nasihat dah dah. Dan pulaukan pelakunya. Jangan kawan dengan dia. Jangan belanja dia makan. Dia ajak keluar, tolong dia, jangan pergi tolong dia. Pulau dia. Sampailah dia kembali, dia insaf balik kembali pada Allah SWT. Itu cara dia kata Imam Haddad. Kita sambung esok. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Tuan-tuan sekalian, kita semua adalah murid di bawah murid, murid di bawah murid. Kita semua adalah murid daripada Habib Umar bin Hafiz. Kita semua Habib Umar bin Hafiz murid kepada Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Pan Imam Habib Ali, kita minta kawan-kawan kita cakap sebagai mewakili yang lain. Bukan setakat yang cakap 1-2 orang ni saja. Yang datang ni semua mewakili semua kita. Kita satu hari akan jadi pendakwa. Satu hari kita akan ajak kawan kita, mari kita sama ikut Imam Mahdi. Mari kita jangan terpengaruh dengan Dajjal. Semua jadi pendakwa. Kita jadi pendakwah yang berkesan. Jadi pendakwah yang tak banyak cakap tetapi banyak menunjukkan contoh macam Habib Ali bin Ja'far. Jadi sengaja saya suruh cakap yang beberapa orang ni menjadi wakil supaya dapat difutuhkannya zuhudnya Habib Ali, difutuhkannya tawaduknya Habib Ali. Jadi pendakwah yang zuhud, jadi pendakwah yang tawaduk, jadi pendakwah yang ikhlas, jadi pendakwah yang tawakal, bersifat dengan sifat Habib Ali. Depan makam Habib Ali kita mintakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan beberapa yang cakap tadi mewakili semuanya, mewakili yang dengar dalam internet juga semuanya mendapat berkatnya pada malam ini. Tak cukup melimpah-limpah berkat pada malam ini, hanya kita perlu ambil saja dan minta saja daripada Allah Taala. Dapat berapa banyak kita minta dapat apa. Kalau kita ziarah makam wali-wali, sama ada kita dapat satu antara dua ataupun dapat dua-dua, sama ada kita dapat segala doa kita kabul ataupun kita balik menjadi wali. Kadang-kadang ada orang dapat dua-dua sekali, paling tidak dapat satu. Itulah kita harapkan. Semoga Allah Taala merahmati kita, ampunkan dosa kita, mak bapak kita, ahli keluarga kita semuanya. Sekian saja tuan-tuan sekalian.